Cikgu harap kamu boleh nampak dan boleh dengar. Sebenarnya lagi bagus kalau kamu buka dekat laptop lah. Dekat laptop dia skrin dia lagi besar kan. Kalau kamu tengok kat handset pun boleh juga. Cuma skrin tu kecil sikit lah. Okey, kita masuk kepada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ni adalah pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Jadi cikgu percaya kat sekolah tak sampai lagi lah bab ke-10 ni sebab dia dah jauh. Tapi cikgu punya video dalam channel Cikgu Mendel, cikgu dah ajar sampai bab yang ke-9. Ada 9 video tentang biologi KSSM ni. Dan bab yang ke-10 ni cikgu tak sempat ajar lagi lah sebab sebelum ni tengah batuk, jadi tak sempat nak buat video ni. Ini pun ada sikit-sikit lagi tapi nak sembuh dah. Okey, jadi jenis sistem peredaran. Ini ada dalam buku teks kamu lah. Jadi kenapa sistem peredaran ni penting? Penting untuk kita manusia, untuk haiwan, even untuk tumbuhan pun sebenarnya dia kena ada sistem peredaran. Jadi untuk dia angkut bahan keperluan. Okay, untuk angkut bahan keperluan. Jadi bahan keperluan ni dia sangat-sangat penting sebab apa? Dia akan memastikan tubuh badan kita ni dalam keadaan yang sentiasa ada bahan keperluan. Contohnya dia memerlukan oksigen. Jadi oksigen ni adalah salah satu keperluan lah. Jadi kalau tidak ada oksigen, kebanyakan sel-sel tak boleh nak berfungsi. Sebab apa? Oksigen ni penting dalam proses penghasilan ATP. Okey, penghasilan ATP, adenosine triphosphate. Apa kepentingan ATP ni? Kepentingan ATP ni penting dalam pengangkutan aktif. Ini ada dalam pengangkutan aktif, terutama sekali yang kamu ada belajar sebelum ni, pengangkutan aktif untuk pengangkutan sodium dan potasium, iaitu natrium dengan potasium kalium ya. Okey, kemudian adalah untuk pengangkutan nutrien. Jadi nutrien ni pun penting juga. Contohnya apa? Paling mudah sekali untuk hasil ATP ni, nutrien ni adalah glukosa. Okey. Dia masuk lagi kawan kamu. Jadi sistem peredaran ni pentinglah untuk memastikan sel-sel kita ni dapat bahan-bahan keperluan. Jadi kalau dia tak dapat bahan-bahan keperluan ni, akan sangat-sangat bahaya kepada sel tu, tak boleh nak menjalankan aktiviti dia. Sebagai contoh, aktiviti dia apa? Jantung. Jantung tu aktiviti dia apa? Untuk untuk kecut kendur, tolak oksigen ke seluruh tubuh badan. Tapi kalau oksigen tak dapat sel-sel jantung, sel-sel jantung tak boleh nak mengecut, tak boleh nak mengendur. Jadi bila dia tak boleh nak mengecut, tak boleh nak mengendur, dia akan kena sakit jantung lah. Cardiac arrest dipanggil. Jantung tu tak boleh, dia jadi masalah kepada jantung tu untuk teruskan bekerja. Dia tak boleh nak pump darah tu pergi ke seluruh tubuh badan. Dia akan ada masalah nanti. Okey, sebagai contoh, bahan-bahan tu, oksigen contohnya tak dapat nak dibawa pergi ke otak. Jadi bila tak dapat nak dibawa pergi ke otak, lama kelamaan otak tu dia tak dapat nak berfungsi. Jadi bila tak dapat berfungsi, dan dia akan mempengaruhi tubuh badan yang dikawal oleh otak tu. Sebab tu kalau jenis orang yang stroke ni adalah salah satu benda yang menyebabkan oksigen tak dapat nak diangkut pergi ke otak. Jadi dia akan menyebabkan kelumpuhan kepada orang tu. Dia lumpuh. Tubuh badan dia tak boleh nak bergerak. Sebab apa? Dia ada berkait dengan otak yang tidak dapat oksigen. Okey. Boleh faham ke? Kalau boleh faham tu, tulis sikit dekat ruangan chat tu. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi okey. Kalau kamu tak faham, nak suruh cikgu ulang, bagi tahu ya, nanti cikgu akan ulang untuk kamu. Tak ada masalah. 3-4 kali ulang pun tak apa. Okey. Jadi maksudnya dia perlukan bahan-bahan ni, sel-sel ni memerlukan bahan-bahan ni untuk dia terus berfungsi. Jadi kalau dia tak dapat oksigen, tak dapat nutrien, dia akan ada masalah lah. Dia akan ada masalah. Dan tubuh badan juga apabila dia jalankan proses-proses dia tertentu, contohnya untuk penghasilan ATP ni.
untuk penghasilan ATP, cikgu tukar warna lain. Penghasilan ATP ni, dalam penghasilan ATP, dia akan gunakan oksigen, pecahkan glukosa dan hasil dia akan hasil ATP bersama dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ni manusia contohnya, kita tak guna karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah salah satu benda yang manusia tak boleh nak gunakan. Jadi bila tak boleh nak gunakan, dia kena buang. Jadi macam mana dia nak buang? Dengan adanya sistem peredaran. Okey. Dengan adanya sistem peredaran ni, dia akan bantu untuk buang karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni adalah bahan buangan. Jadi bahan buangan karbon dioksida. Di antara yang lain adalah bahan kumuh nitrogen. Jadi bahan kumuh nitrogen ni contohnya macam urea lah. Urea ni dia membahayakan badan. Jadi badan tak boleh simpan terlalu lama. Dia akan memberi kesan yang buruk kepada badan. Okey. Kemudian antara benda yang kamu nak kena ingat juga ada GLP per I. GLP per I ni yang sebelum ni cikgu ada terangkanlah tentang GLP per I, jumlah luas permukaan per isi padu. Kita ulang sikit lah bagi orang kata peringatan tu makin kuat. Jadi paling mudah sekali cikgu selalu bagi contoh ameba dengan manusia. Kita ada ameba. Ameba ni bentuk tidak tetap kan? Bentuk tidak tetap, tengah-tengahnya ada nukleus. Contoh satu lagi adalah manusia. Okey. Ni manusia ni sel dia macam mana? Sel dia multi sel. Dia banyak sel dia. Okey. Okey, untuk ameba, kalau dia nak oksigen nak masuk macam mana? Oksigen akan masuk secara resapan ringkas. Masuklah dekat situ pun dia boleh masuk, dekat kawasan ni pun dia boleh masuk, kat kawasan ni pun boleh masuk, kawasan sini pun boleh masuk. Semua sisi dia boleh masuk. Okey, semua sisi dia boleh masuk. Jadi dia tak ada masalah. Luas permukaan dia besar sebab setiap satu plasma membran dia, ini dekat luar ni adalah plasma membran. Jadi setiap ataupun membran plasma, cikgu kadang tertukar antara bahasa Melayu bahasa Inggeris ni, cikgu minta maaf lah. Okey, membran plasma atau plasma membran, ada juga dalam buku dia sebut sel membran. Okey, sel membran. Jadi dia boleh masuk, keluar dan masuk melalui resapan ringkas. Jadi tak ada masalah lah. Tapi untuk manusia, jadi maksudnya jumlah luas permukaan dia besar, tinggi. Okey, tinggi. Cikgu alihkan sikit supaya dia tak ganggu. Jumlah luas permukaan dia tinggi. Sebab apa? Setiap bahagian plasma membran tu boleh berlaku pertukaran gas. Tetapi isi padu dia kecil. Jadi bila isi padu dia kecil, sebab apa? Dia satu sel saja. Isi padu dia kecil lah. Okey, satu sel saja. Tapi untuk manusia ni kamu kena ingat, dia untuk dia dapat oksigen, dia kena ada pengaruh daripada jaringan kapilari darah. Jadi kapilari darah tu kena lalu dekat sel tu untuk dia hantar oksigen. Jadi contohnya kapilari darah lalu kawasan ni saja. Itu warna lain. Okay, warna ni. Dia hanya lalu kawasan ni saja. Atau kawasan ni saja. Jadi maksudnya sel tu dia bukan kalau empat tu dia dapat. Maksud dah tolong kamu boleh faham ke tak ni. Empat tu dia boleh dapat. Tak. Dia hanya ada satu kawasan tu saja yang dia boleh dapat. Jadi maksudnya jumlah luas permukaan dia JLP dia tu rendah. Sebab bukan semua kawasan sel tu boleh ada pengangkutan oksigen ni. Bukan semua tu boleh ada pengangkutan oksigen. Kemudian dia bahagi isi padu dia tinggi. Sebab apa? Dia melibatkan banyak sel. Jadi isi padu dia tinggi. Jadi contohnya kat sini, dan ini JLP per I. JLP
tinggi itu dia adalah numerator. Dia bahagian atas, isi padu adalah bahagian denominator. Sebagai contoh, cikgu buat sini JLP tinggi kan. JLP dia cikgu letak 50. Isi padu dia cikgu letak 1 saja. Okey, sebab satu sel kan. Jadi jawapan dia 50. Tapi untuk yang ini sebabkan dia boleh lalu pada 2 kawasan sel saja, cikgu letak 25. Sebab bukan 100% kawasan plasma membran tu boleh berlaku pengangkutan oksigen dengan karbon dioksida. Tapi untuk yang isi padu pula, cikgu letak 25 juga sebab ada 25 sel. Jadi sekarang ni JLP per I dia adalah 1. Amoeba dia 50 per JLP per I. Kalau untuk manusia, JLP per I dia 1. Jadi maksudnya amoeba JLP per I lagi besar berbanding dengan manusia. Okey. Ataupun kalau kamu susah sangat nak digest benda ni, kamu ingat je, semakin kecil organisma tu, semakin tinggi JLP per I dia. Jadi contohnya kita bagi manusia dengan katak. Mana lagi besar JLP per I? Cuba tulis sikit. Manusia ke katak yang lagi besar JLP per I? Ya, katak. Bagus. Jadi katak lagi besar lah. Okey, okey, bagus. Jadi ramai boleh faham lah. Kalau katak dengan paramecium. Mana lagi, siapa lagi besar JLP per I? Paramecium, bagus. Okey, paramecium lagi besar sebab paramecium dia lagi kecil. Okey, manusia dengan ikan paus. Siapa lagi besar JLP per I? Okey, manusia lagi bagus. Okey, itu yang paling mudah sekali lah. Jadi semakin besar organisma tu, sebenarnya dia semakin kompleks. Dia punya sistem peredaran darah ni semakin kompleks. Boleh ya? Jadi kita sambung. Jadi sistem peredaran ni kamu nak tak nak kena tengok juga pada serangga. Jadi ada serangga, ada ikan, ada amfibia. Okey, ada serangga, ada ikan, ada amfibia. Boleh ya? Jadi untuk serangga, kita pergi pada serangga dulu. Cuba padam slide. Okey, untuk serangga dia adalah sistem peredaran terbuka. Apa maksud sistem peredaran terbuka? Sistem peredaran terbuka ni dia darah tu dia boleh mengalir keluar daripada sistem. Okey, darah tu boleh mengalir keluar daripada sistem. Okey. Sistem peredaran terbuka, cikgu bagi tahu lagi sekali, dia boleh mengalir keluar daripada sistem. Jadi bila dia mengalir keluar daripada sistem, dia boleh terus pergi kepada organ-organ tu. Tapi macam manusia, kita bukan sistem peredaran terbuka, kita sistem peredaran tertutup. Darah kita kebanyakan dia akan maintain, akan kekal duduk dalam sistem peredaran. Okey, sekali lagi, darah kita kebanyakannya akan kekal duduk dalam sistem. Walaupun ada komponen-komponen dalam darah tu yang boleh keluar daripada sistem peredaran, tapi kebanyakannya akan kekal. Terutama sekali adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah ni akan kekal duduk dalam sistem peredaran. Jadi dia tak boleh keluar. Tapi untuk serangga ni, dia boleh keluar. Okay, dia boleh keluar. Jadi kita tengok.
satu atau lebih jantung pump hemolimfa ke hemoselum. Jadi dia ada perkataan hemolimfa di sini. Jadi cikgu nak ajar kamu macam mana nak tahu apa benda hemolimfa ni. Kalau untuk manusia, yang beredar dalam darah, yang beredar dalam jantung tu adalah darah. Okey. Okey, yang beredar dalam darah, iaitu hemolimfa. Okey, hemolimfa. Jadi hemolimfa ni dia akan hemolimfa ni dia adalah nama lain bagi darah. Cikgu tulis kat sini. Hemolimfa, nama lain bagi darah. Hemolimfa adalah nama lain bagi darah. Boleh ya? Jadi dekat serangga kita tak panggil dia darah. Kita panggil dia hemolimfa. Darah ni apa? Kalau kamu terluka, kamu jalan keluar daripada rumah kan, tiba-tiba terjatuh, lutut kamu tu kena kat lantai, lepas tu lantai tu pula ada batu, kena pada batu tu, tiba luka lutut kamu. Bila luka lutut kamu, ada keluar cecair yang berwarna merah tu kan. Cecair berwarna merah tu lah darah. Darah ni untuk manusia dia berwarna merah, tapi darah untuk serangga dia bukan warna merah. Dia ada warna kekuningan, ada warna kehijauan. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tangkap lalat ataupun tangkap belalang ke. Cuba tengok, kena dissect sikit lah kan, kena bedah sikit, tengok dalam badan dia memang tidak ada darah yang berwarna merah. Tidak ada cecair yang berwarna merah ni. Sebab apa? Sebab dia adalah lebih kepada hemolimfa. Darah dia berwarna kekuningan atau kehijauan yang kita panggil sebagai hemolimfa. Jadi hemolimfa ni yang akan angkut nutrien-nutrien. Okey, hemolimfa ni akan angkut nutrien. Dia akan angkut oksigen tak? Hemolimfa belalang warna hitam. Cikgu pun tak pastilah. Okey, dia ikut belalang. Belalang ni ada banyak jenis. Ada belalang yang warna dia gelap, ada belalang warna dia hijau, ada belalang warna kekuningan, keorengan kan. Jadi hemolimfa warna hitam mungkinlah kot. Okey. Sebab kadang-kadang bila kamu bunuh dia tu, terpijak dia ke, dia ada bercampur dengan usus dia. Jadi bila campur dengan usus dia, dia akan jadi warna hitam. Tapi selalunya hemolimfa yang cikgu belajar waktu universiti dulu, dia sebenarnya dia agak cerah sikit warna dia. Macam ada kekuningan atau kehijauan. Tapi warna hitam pun boleh terima lah kalau kamu ada experience pernah dengan ni kan. Jadi cikgu ulang sekali lagi, hemolimfa ni akan angkut nutrien. Dia angkut oksigen tak? Cuba jawab sikit, siapa-siapa kat dalam ni, hemolimfa ni angkut oksigen tak? Okey, tak. Tak pasti. Okey. Tak tahu. Jadi hemolimfa ni dia tak angkut oksigen. Sebab yang angkut oksigen tu, kamu kena tengok balik bab respirasi. Yang inilah. Okey. Sistem respirasi untuk serangga, dia tak melibatkan sistem peredaran. Maksudnya oksigen yang masuk ke dalam serangga, okey. Oksigen yang masuk ke dalam serangga ni, dia tak diangkut oleh darah. Dia diangkut oleh salur pernafasan. Maksudnya bila serangga tu ambil je udara, dia akan masuk dan terus pergi ke, dia masuk melalui spirikel dia, akan terus pergi ke organ. Dia akan terus pergi ke organ. Jadi dia tak perlu, dia kena bergabung dengan hemoglobin, jadi oksihemoglobin, bergabung dengan darah, menjadi darah yang beroksigen, tak perlu. Serangga dia tak macam tu. Serangga dia asing antara nak angkut oksigen dengan nak angkut nutrien.
Jadi sistem peredaran untuk serangga ni dia lebih kepada nak angkut nutrien. Nutrien ni apa? Antara yang paling cukup-cukup penting adalah glukosa. Okey, antara yang cukup-cukup penting adalah glukosa. Sebab apa glukosa? Sebab cuba tulis sikit sebab apa dia nak angkut glukosa. Kamu tulis je, bukan ada salah betul pun. Okey, salah pun tak apa, bukan. Untuk tenaga ATP betul, bagus. Untuk membekalkan tenaga betul. Okey, bagi tenaga. Jadi contohnya kalau macam belalang kan, belalang tu antara bahagian yang cukup penting untuk dia adalah kaki dia atau hind leg dia kan. Kaki dia tu kena melompat untuk dia lari daripada pemangsa dia. Jadi kaki dia tu kena ada tenaga. Tenaga tu ialah glukosa yang kena dipecahkan jadi ATP. Jadi ATP tu akan digunakan untuk dia lompat. Kalau tak ada ATP dia tak boleh nak lompat. Okey. Jadi macam kita manusia ni, ATP tu penting untuk apa? Untuk kita bergerak pergi ke dapur, pergi ke toilet, keluar daripada rumah. Okey. Jadi kamu kena asingkan untuk yang serangga saja, hemolimfa ni darah dia. Kita tak panggil dia darah. Kita panggil dia hemolimfa. Untuk apa? Untuk angkut nutrien. Okey, untuk angkut nutrien. Hemosilum ni apa? Hemosilum ni adalah ruang kosong. Ruang kosong di dalam badan dia. Contohnya, ni ruangan yang cikgu conteng-conteng ni. Okey, hemosilum. Jadi, cecair hemolimfa akan masuk ke dalam hemosilum ni. Okey. Jadi di hemosilum akan berlaku pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan. Akan berlaku pertukaran hemolimfa dan sel badan. Okey. Akan pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel. Sel badan ni apa? Sel badan ni bolehlah semua badan-badan dia, organ-organ dalaman dia. Apa ni organ dalaman untuk belalang ni dia ada apa? Dia ada organ pembiakannya belalang. Maksudnya kalau organ pembiakan tu yang betina dia ada vagina. Okey, dia ada tempat yang seolah-olah macam ovari untuk menghasilkan telur dia. Dia ada saluran-saluran untuk dia angkut telur-telur ni pergi ke tempat di mana berlaku persenyawaan. Kalau macam manusia ni tiub falopio lah. Jadi dia ada tempat-tempat organ-organ tu. Kemudian dia ada juga esophagus. Okey, salur pencernaan dia. Okey, kemudian dia ada juga sistem saraf dia. Okey, sistem saraf. Sel neuron dia ada juga dekat dalam belalang tu. Jadi maksudnya setiap organ-organ yang ada dalam badan dia tu perlu dapat nutrien-nutrien. Perlu dapat vitamin, perlu dapat air, perlu dapat glukos, perlu dapat protein, amino asid, perlu dapat lemak. Jadi macam mana dia nak angkut tu? Melalui sistem peredaran yang bergerak tu hemolimfa. Jadi hemolimfa tu dia ada. Jadi cikgu tulis sikit lah selain daripada nutrien ni. Jadi hemolimfa ni, dalam hemolimfa dia ada nutrien. Nutrien ni contohnya apa? Glukos atau glukosa lah ya. Dia ada amino asid. Okey. Asid amino. Mana-mana lah kalau cikgu ni kadang tertukar. Kamu janganlah marah pula ya. Ada lemak. Okey. Ada vitamin. Ada minerals. Okey. Kemudian ada juga bahan kumuh kan. Bahan kumuh dia punya ni urea. Okey, ada jugalah. Ada garam, salt. Ada juga dalam hemolimfa tu. Semua ada dalam hemolimfa tu macam seolah-olah darah tu. Tapi kamu kena asingkan, darah untuk hemolimfa kita, darah untuk serangga kita panggil hemolimfa. Dia berbeza dengan manusia sebab dia tak angkut oksigen. Jadi serangga ni boleh dikatakan 98% lah, cikgu pun tak ingat persentage tu berapa. Semua majoriti serangga ni dia tidak ada sel darah merah. Jadi
serangga tidak ada sel darah merah. Okey, tidak ada hemoglobin. Kecuali adalah serangga-serangga yang dia dia unik sikit. Cikgu tak ingat dulu zaman cikgu belajar dulu cikgu belajar tentang jenis-jenis serangga yang dia ada sel darah merah. Tapi boleh dikatakan kebanyakan serangga ni ada lebih kurang 4 juta spesies. Okey, lebih kurang ada kata 4 juta spesies. Banyak ya, serangga ni antara haiwan yang paling banyak sekali spesies dia. Ada 4 juta spesies lebih kurang lah. 3 ke 4 juta. Lebih kurang 1 juta spesies sahaja yang telah dikenal pasti, yang telah diidentifikasi. Okey, maksudnya telah dispesieskan dia tu spesies apa. Okey, 4 juta spesies, 1 juta saja lebih kurang yang telah dikenal pasti. Jadi kebanyakan daripada 1 juta tu, semua ni hemolimfa ni dia tidak ada sel darah merah, kecuali ada beberapa. Habis nyamuk macam mana? Nyamuk pun tidak ada sel darah merah. Nyamuk tu kadang-kadang kita tampar dia kan, keluar macam darah merah. Sebab apa? Sebab dia hisap darah kita. Nyamuk apa yang hisap darah kita ni? Yang paling terkenal sekali Aedes aegypti lah, ataupun Anopheles ataupun Aedes albopictus. Ada macam-macam lah spesies dia. Dia hisap darah ni, yang betina je yang hisap darah sebenarnya. Yang jantan dia tak hisap darah. Dia selalunya jantan ni dia makan gula-gula yang ada pada buah, ada pada bunga. Jantan ni dia boleh hidup lama sikit. Yang betina, bila dia hisap darah, dia akan dapat nutrien daripada darah tu. Jadi bila dia dapat nutrien tu akan menyebabkan dia dapat bertelur di air. Jadi untuk bertelur. Betul lah tu, nyamuk hisap darah. Okey, untuk dia bertelur. Sebab apa? Untuk pastikan telur dia tu boleh bersenyawa dan berkembang untuk dia menetas jadi jentik. Okey. Jadi kalau selagi dia tak hisap darah, selagi itulah dia tak boleh nak bertelur di air. Selalunya dia akan bertelur di air lah. Okey, cikgu harap kamu faham lah. Cikgu dah cerita tentang serangga pula kan. Jadi di hemoselem, pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan. Okey, sekarang ni kita nak pergi spesifik dekat serangga ni. Jadi kamu tengok betul-betul supaya kamu fahamlah apa yang jadi sebenarnya. Okey, di serangga ni dia ada banyak jantung. Macam manusia, kita ada satu jantung saja. Kita ada satu jantung sahaja. Jantung itulah yang pam darah ke seluruh tubuh badan. Tapi untuk serangga ni, dia ada banyak jantung. Terutama sekali pada bahagian abdomen. Jadi cikgu conteng sikit sini. Bahagian atas ni kepala lah. Kepala. Ataupun head. Tengah ni kita ada thorax. Okey. Ataupun bahasa Melayu dia thorax lah. Okey. Kemudian yang bawah ni adalah abdomen. Yang bawah tu adalah abdomen. Jadi selalunya pada thorax ni akan ada kaki dia lah. Kaki serangga ada berapa? Cuba cerita sikit kat dalam ruangan mesin ni. Kaki serangga ada berapa? Ada 6. Lain orang Arin. Ada 4, ada 12. Ada sini. Ada 6. Okey, Okey, kebanyakan serangga. Bila cikgu sebut banyak ni, maksudnya majoriti serangga tu dia kaki 6. Okey, kaki dia semua pada bahagian thorax. Dia tak ada kaki pada bahagian abdomen. Kaki dia semua pada bahagian thorax yang tengah-tengah ni. Dia kaki 6 ataupun 3 pasang lah. Tapi ada juga serangga yang kaki 4. Nur Syamimi ni beritahu serangga ada kaki 4. Memang ada serangga kaki 4. Contoh yang paling mudah sekali adalah kutu air ataupun water strider. Jadi kalau kamu tengok kadang-kadang pada kolam, pada tasik, ada yang duduk terapung atas air tu kan. Itu dipanggil water strider lah. Water strider ni antara serangga yang mempunyai kaki 4 sahaja. Kaki 9 ni cikgu tak pasti. Tapi memang kaki 9 ni pelik jugalah.
Sebab apa? Dia tak balance kaki 9. Kalau kaki 10 ni mungkin 5 kiri, 5 kanan kan. Okey. Selalunya dia kaki 6. Kaki 12 ni cikgu tak pasti juga. Tapi kalau lebih daripada 6 ni, dia bukan serangga. Selalunya dia bukan serangga. Okey, selalunya dia bukan serangga. Habis labah-labah serangga ke tak? Labah-labah kaki berapa? Kaki 8. Labah-labah kaki 8. Labah-labah bukan serangga kaki 8. Dia bukan serangga. Dia dalam golongan, kalau tak salah cikgu, arachnid. Okey, dia adik-beradik jugalah dengan serangga ni, tapi dia bukan dalam keluarga serangga. Okey, dia orang ni semua keluarga yang sama. Kalau tak salah cikgu, paling atas sekali kita panggil arthropod. Kemudian dia ada arachnid, dia ada entomo ni. Okey. Jadi kalau dia 8 tu dia bukan serangga. Habis ulat gonggok dia serangga ke tak? Dia bukan serangga. Ulat gonggok dia bukan serangga. Sebab apa? Dia ada banyak kaki. Ulat gonggok dia bukan serangga. Jadi kita sambunglah cerita tentang serangga. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat dalam ni, yang ada cikgu lukis ni, jadi dalam ni dia ada bahagian anterior. Anterior ni ada belajar tentang bab yang pertama, aku tak salah cikgu. Okey, bab yang pertama ada anterior, posterior, superior, inferior, okey, ventral, dorsal. Itu semua ada dalam bab yang pertama. Okey, anterior, bawah ni posterior lah, bawah kan. Bukan, anterior tu depan. Sorry, anterior tu depan, posterior ni belakang. Atas bawah ni dia lebih kurang pada superior dan inferior. Jadi kamu kena tengok balik bab yang pertama. Takut kamu keliru nanti. Video cikgu bab yang pertama. Kemudian anterior, dia depan, posterior ni dia belakang. Okey. Jadi di bahagian sini dia ada dipanggil sebagai aorta. Inilah aorta. Okey. Ini aorta. Jadi kemudian di struktur yang ini sampailah sini, ini dipanggil sebagai jantung. Okey, jadi sekali lagi, sini sampai sini kita panggil sebagai aorta. Tukar warna sikit. Sini sampai sini kita panggil sebagai aorta. Cikgu bubuh warna lain nak bagi kamu nampak juga. Sini sampai sini kita panggil sebagai aorta. Sekali lagi, supaya kita sebut-sebut banyak kali ni, dengan harapan mudah-mudahan kita ingat. Sini sampai sini kita panggil aorta. Cikgu tebalkan sikit lagi. Jadi sini sampai sini ni aorta. Sini sampai sini ni adalah jantung. Boleh ya? Cikgu harap kamu boleh ikut. Kemudian di jantung ni, kan jantung ni ada lubang-lubang, kamu nampak kan yang warna merah cikgu buat ni. Lubang-lubang ni dipanggil sebagai ostium. Ostium ni kalau dia bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu dia panggil je ostium. Tapi bahasa Inggeris, bila kita nak sebut banyak lubang yang banyak ni, dia mesti plural. Bila dia plural, dia ada yang kita boleh gunakan dia, yang kita sebut dia sebagai ostia. Ostia ni maksudnya dia ostium yang banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ostium di situ. Kita boleh juga panggil dia sebagai ostia, plural. Okey. Jadi ada banyak lubang-lubang pada jantung dia. Kemudian dia ada aorta. Di hujung ni pun ada jugalah lubang. Ada juga ostium. Okey, ada lubang. Boleh ya? Jadi cikgu buat je lah 6 lubang. Tak semestinya 6 lah. Jadi nak cerita saja, dia ada banyak ostium pada sepanjang dia punya bahagian abdomen tu. Jadi pada bahagian abdomen tu, jantung dekat situ, dia akan masuk hemolimfa ni. Jadi cikgu pergi terus. Warna biru lah kot. Okey. Yang dalam hemosilum ni ruang di antara sel-sel. Ini kita panggil sebagai
Hemoselem. Dalam hemoselem ada apa? Besar sangat lah. Ada hemolimfa. Hemoselem, dalam hemoselem ada hemolimfa. Hemoselem tu ruang di antara satu sel dengan satu sel lain. Okey, ya, antara satu sel dengan satu sel lain. Okey, jadi hemolimfa ni dia akan bergerak dan masuk ke dalam jantung. Masuk ke dalam jantung. Sekali lagi, hemolimfa akan bergerak dan masuk ke dalam jantung. Boleh ya? Dia masuk ke dalam jantung melalui ostium. Jadi bila dia bergerak melalui ostium masuk, jadi dekat ostium ni dia ada injap. Injap ni akan halang dia, iaitu hemolimfa yang masuk ke dalam jantung ni untuk keluar balik. Dia akan halang, dia takkan bagi. Okey. Jadi bila jantung kat kawasan ni kecut, dia akan tolak darah pergi naik ke atas. Sekali lagi. Hemolimfa akan bergerak masuk ke dalam jantung melalui ostium. Dekat ostium tu ada injap. Injap ni apa fungsi utama dia? Yang sepanjang kamu belajar ada injap trikuspi, injap bikuspi, injap sabit. Injap ni dia akan memastikan darah tu tak mengalir balik ke tempat asal dia. Jadi injap tu akan halang darah untuk dia keluar balik. Jadi ada injap, hemolimfa akan masuk ke dalam jantung melalui ostium. Dekat ostium tu ada injap. Bila kawasan ni mengecut, dia akan tolak darah naik ke tempat lain. Boleh tak dia nak keluar? Cuba tulis sikit. Boleh tak dia nak keluar? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada apa? Ada injap. Okey, ada injap. Darah ni akan naik ke atas lah. Naik ke atas. Pada waktu yang sama, ada ostium kat sini. Hemolimfa masuk juga kat sini. Bila hemolimfa masuk kat sini, dia akan tetap tolak darah naik ke atas. Hemolimfa masuk kat sini. Hemolimfa masuk kat sini. Hemolimfa masuk kat sini. Hemolimfa masuk kat sini. Bila dia masuk, dia akan ditolak pergi masuk ke aorta. Jadi bila dia masuk ke aorta, dia akan keluar dekat ostium yang atas bahagian anterior ni. Okey, dia akan keluar pada ostium di anterior. Jadi bila dia keluar, dia akan masuk ke bahagian kawasan kepala. Jadi nampak tak? Sekarang ni hemolimfa daripada kawasan abdomen, dia dah bergerak pergi ke kepala. Maksudnya dah ada peredaran kat situ. Jadi maksudnya kalau hemolimfa tu dia ada nutrien yang datang daripada bahagian bawah dia, bahagian bawah badan dia pada abdomen. Jadi nutrien tu dah diangkut pergi ke kepala. Jadi kepala tu dah dapat nutrien yang sepatutnya dia dapat. Kemudian hemolimfa tu mengalir daripada kepala. Kemudian ada juga hemolimfa yang kemudian ni masuk keluar juga. Jadi hemolimfa yang ada kat kepala ni nak pergi ke mana? Dia pergi ke abdomen. Dia pergi ke thorax. Thorax pula dapatlah nutrien-nutrien yang sepatutnya dia dapat. Kemudian hemolimfa keluar lagi dekat ostium dekat bahagian kepala ni, masuk balik ke dalam kepala. Kepala pula yang hemolimfa ada kat kepala tu akan bergerak pergi ke thorax. Hemolimfa yang ada kat thorax tu pula akan bergerak masuk ke abdomen. Bila sampai ke abdomen pula masuk ke dalam jantung yang ada dekat bahagian abdomen. Jadi dia akan beredar sehinggalah serangga tu matilah. Okey. Jadi kenapa kena ada peredaran ni? Sebab antara salah satu sebab adalah sistem pencernaan dia. Sistem pencernaan dia, ni mulut kan? Ni mulut. Jadi sistem pencernaan dia
Ni punggung lah anus dia. Jadi dia bila makan sesuatu, contohnya dia makan daun ataupun dia makan cairan pada pokok-pokok. Jadi dia sedut, dia hisap makanan tu akan lalu. Nombor warna apa? Warna hitam lah. Makanan tu akan lalu di salur pencernaan. Jadi makanan tu kena dicernakan dulu macam manusia juga. Dia kena pecahkan dulu makanan tu. Kalau protein, dia kena pecah jadi amino acid. Kalau macam selulosa, dia kena pecah dulu jadi glukosa. Jadi proses pemecahan itu akan berlaku sepanjang sistem pencernaan. Jadi bila dah sampai ke hujung-hujung ni, baru ada sistem penyerapan untuk dia serap masuk ke dalam hemolimfa. Hemolimfa ni berada dekat mana? Berada di dalam hemoselem. Jadi dekat bawah-bawah ni baru ada nutrien. Sebab tu nutrien yang dekat bawah-bawah ni, hemolimfa tu kena masuk ke dalam sistem jantung dia. Ditolak pergi ke kepala. Kalau tidak, kepala tak dapatlah nutrien-nutrien glukosa, amino acid, gula-gula yang seterusnya ni. Jadi nak tak nak, semua nutrien yang ada dekat bahagian abdomen ni kena diedarkan, kena digerakkan pergi ke kepala. Kalau tidak, nanti otak dia yang ada kat kepala tu tak dapat nutrien-nutrien ni. Jadi bila tak dapat, dia tak dapat nak berfungsi. Lagi satu, nutrien-nutrien juga kena pergi dekat bahagian torek. Dekat torek ni dia ada kaki. Dia ada kaki dia nak bergerak. Macam mana kalau tak ada dapat glukosa? Lagi satu, kawasan torek juga dia ada sayap. Jadi kamu kena ingat, serangga ni kaki, sayap, semua dia melekat pada bahagian torek. Dia bukan melekat pada bahagian abdomen. Jadi nak tak nak, hemolimfa ni kena bergerak pergi ke kepala, jatuh ke torek, barulah dimasuk ke abdomen. Jadi dia kena beredar untuk hantar nutrien-nutrien ni pergi ke kaki, pergi ke sayap. Kalau tidak, nanti dia akan ada masalah untuk dia teruskan kehidupan dia. Boleh faham tak ni? Ataupun banyak sangat informasi. Macam mana? Arin, Hani, sama boleh. Aisyah, Sofia. Mana tadi? Gulwani, boleh Gulwani? Terlebih faham, cikgu. Alhamdulillah. Aisyah, Sofia, Hanis. Boleh. Okey. Jadi kita dah habis bahagian serangga. Nanti untuk next class kita akan masuk untuk ikan. Okey, jadi cikgu nak ajar yang itu sajalah untuk hari ini, iaitu serangga dan sedikit keperluan dia. Ada soalan ke nak tanya? Oh, tak ada. Nanti cikgu update lah. Bolehlah ajak kawan-kawan siapa-siapa nak join, boleh. Kamu boleh bagi link. Nanti cikgu share link dekat dalam group WhatsApp tu. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Okey. Kamu saja pun dah okey lah. Cikgu tak boleh nak buat video dekat YouTube tu sebab tengah batuk. Bila batuk tu nak kena edit banyak sikit, nak kena buang batuk-batuk tu. Okey, terima kasih. Ada screen record, nanti cikgu upload screen record kita ni. Boleh tengok semula. Okey, tapi cikgu padam lah nama kamu ni, cikgu hide lah. Dia privacy kan. Cikgu hide kan. Ada, nanti boleh tengok semula. Kamu boleh add friend lah kat Facebook. Cikgu masuk upload dekat Facebook yang ini. Facebook cikgu Mendel lah, sama jugalah. Okey. Okey. Okey, nanti next class cikgu bagi tahu ya. Ya, terima kasih. Okey. Next class untuk ikan.